Santiago. Ya, Tuan Nakhoda Lopez. Kita berehat di sini sebentar. Baik, Tuan Nakhoda Lopez. Dengar sini, kawan-kawan. Kita berehat di sini sebentar atas arahan Tuan Nakhoda Lopez, ya? Baiklah. Kita berhibur. Iya, Tuan Nakhoda. Tapi ingat, kita mesti jaga nama baik orang Portugis. Kita datang ke Melaka ini mau berniaga. Tidak ada perempuan. Tidak ada perempuan. Jangan bikin kacau di sini. Faham? Baik, Tuan Nakhoda Lopez. Apalagi gitar, kita berhibur. Lagu biasa. Ya. 1, 2, 3. Mari niaga, kita sukaria. Mari niaga di tengah kota. Mari niaga di tengah kota. Kalau perempuan lalu, jangan lupa kejit mata. Kalau perempuan lalu, jangan lupa kejit mata. Datuk! Datuk! Berhenti. Datuk! Siapa mereka ni, Datuk? Datuk, kembali, Datuk. Kenapa, Kitol? Hamba tak pernah tengok orang macam ni, Datuk. Penuh bulu di mukanya, Datuk. Tak apa, Kitol. Apa kabar? Kabar baik. Tuan hamba ini semua siapa? Hamba Datuk Mandalia, Syahbandar di negeri Melaka ini. Oh, Datuk Syahbandar di negeri Melaka ini. Saya Nakhoda Lopez. Kami orang Portugis. Datang ke negeri Melaka ini mau berniaga. Dan kami bawa banyak barang-barang dagangan. Boleh, Nakhoda Lopez, boleh. Apa salahnya? Cadangan Tuan hamba itu memang baik sekali. Tetapi Tuan hamba mesti jumpa Datuk Bendara dulu. Supaya perkara ini dapat dipersembahkan kepada Sultan. Datuk Mandalia boleh bawa saya jumpa Datuk Bendara? Boleh. Oh, bagus. Kami orang Portugis boleh berniaga di sini. Ya. Bagus. Terima kasih. Ayuhai Ananda. Ayanda. Anda tahu yang kamu berdua pergi memburu rusa. Bukankah begitu? Memang benar, Ayanda. Yang sebenarnya ayahanda, maafkanlah anak anda berdua. Kerana anak anda berdua berbohong mengenai perusa itu, ayahanda. Jangan berdusta, Anda. Begini, Ayanda. Memang anak anda berdua masuk ke hutan untuk berburu rusa. Tapi dari pagi sampai ke senja, rusa yang anak anda tunggu tak tiba-tiba, Ayanda. Oleh yang demikian, anak anda pun memotong peha lembu kepunyaan ayahanda untuk dijadikan ganti daging rusa. Maafkan anak anda, ayahanda. Ingat, anak anda. Hanya sekali saja boleh terlanjur kata. Dan jangan ulangi lagi perbuatan itu. Ia akan menyebabkan kemarahan. Faham? Faham, ayahanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk Mandalia. Silakan, Datuk. Masuk. Silakan. Apa khabar, Datuk? Apa baik. Apa hajat yang Datuk bawa? Datuk, hamba perkenalkan. Ini Nakhoda Lopez dari Portugis. Ada perkara sikit dia mengusulkan kepada Datuk Bendara. Apa khabar, Nakhoda Lopez? Kabar baik, Datuk. Silakan, Datuk. Silakan, Datuk. Oh ya, Datuk. Datuk. Apakah hajat yang nak disampaikan tadi? Silakan. Datuk Mandalia, siapa benarkah dia naik ke rumah dengan berkasut, Datuk? Jangan biadab, Tugasan. Maafkan anak anda hamba. Datuk Bendahara, saya datang bawa hajat besar. Tapi saya minta maaf kerana masuk pakai kasut.
Tidak mengapa. Datuk Bendahara, kami orang Portugis mau berniaga di negeri Melaka yang masyhur ini. Bagus. Iya, memang boleh. Tapi hamba mesti mempersembahkan perkara ini ke bawah duli tuanku terlebih dahulu. Bagus, Datuk. Bagus. Datuk cepat-cepat pergi tahu sama tuanku supaya kami orang Portugis boleh berniaga di Melaka ini. Kalau niat kita suci dan bersih, sudah tentu berjaya, Nahoda. Ya, terima kasih, Datuk. Datuk. Datuk, saya ada hadiah untuk Datuk. Terimalah hadiah yang tidak seberapanya ini, Datuk. Ini sungguh melampau, Ayahanda. Sungguh melampau. Sungguh biadab orang Portugis ini. Sudahlah tadi naik ke rumah dengan berkasut. Sekarang berani pula dia hendak memegang kepala Ayahanda. Ananda, kenapa biadab sekali depan tetamu? Memang sudah adat mereka begitu. Kita nak buat apa? Lain padang, lain belalang. Lain orang, lain adatnya. Sudah. Datuk, Nahoda, silakan duduk. Marilah kita jamah selai 2 sirih. Silakan, Datuk. Silakan, Nahoda Lopez. Datuk Bendahara, orang Portugis tidak makan sirih. Ini adat kami orang Melayu, Nahoda. Saya tidak tahu bagaimana memakan sirih. Tidak mengapa, Nahoda. Biar hamba yang tunjukkan. Maafkan hamba Tuan Busu, Tuan Hazan. Sila. Mula-mula ambil daun sirih. Cuba Nahoda sebut daun sirih. Daun sirih. Lepas itu ambil kapur barus. Bukan kapur barus. Kapur. Kapur boleh makan. Sapu. Ini sedikit gambir. Gambir. Balot. Masuk mulut. Tak pandai baca bismillah, tak apa. Makan terus. Makan. Oh, sedap, Datuk, sedap. Tapi padas. Ya, memang sedap. Tapi pedas. Itulah tanda kita persahabatan, Nahoda. Datuk, kalau begitu, saya minta diri dulu. Banyak kerja yang saya mau buat. Iya. Kita jumpa lagi. Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Ayahanda Bendahara, Ananda. jikalau sudah begitu, elok anak anda berdua minta diri dulu, Ayahanda. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Datuk Bendahara. Waalaikumsalam. Tengku Sri Nara. Datuk. Silakan, Tengku. Iya, Datuk. Apa kabar, Tengku? Alhamdulillah, Datuk. Silakan duduk. Lama benar kita tidak berjumpa, Datuk Bendahara. Iya, Tengku. Lama juga tidak bersua muka. Apa perkabarannya diri Datuk Bendahara? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. nampaknya negeri Melaka aman sentosa, Datuk Bendahara. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ayahanda. Waalaikumsalam. Ananda Tun Fatimah. Ananda bermohon masuk, Ayahanda. Silakan, Ananda. Mari. Iya. Ya. Sungguh hamba tidak sangka, Datuk Bendahara. Datuk Bendahara mempunyai seorang anak dara yang sungguh rupawan. Adalah terlebih baik kalau Datuk persembahkan ke bawah duli Sultan
Memandangkan sehingga kini Sultan masih belum mempunyai permaisuri lagi, Datuk Bendahara. Benar, Datuk. Tun Sri Nara. Datuk Bendahara. Tak boleh kalau anak Pipit berkawan dengan anak Enggang. Kenapa Datuk Bendahara berkata begitu? Kalau dah Pipit, biarlah Pipit juga lawannya. Datuk. Lain sangat permahaman Datuk. Kalau hamba usahkan Enggang. Kalau boleh, dengan Garuda pun hamba mau, Datuk Bendahara. Tun Sri Nara. Datuk Bendahara. Fahaman manusia berlainan. Sebab itulah Allah mencipta manusia. Rambut sama hitam. Tetapi hati berlainan, Tengku. Benar, Datuk. Tapi sebaiknya Datuk persembahkan kepada Sultan. Benar, Datuk Bendahara. Sebenarnya anak dia Tun Fatimah telah pun bertunang dengan Tun Ali, anak Sindaraja. Dan perkahwinannya tidak lama lagi. Sayang 1000 kali sayang, Datuk Bendahara. Datuk samakan intan dengan tembaga. Ini memang adat kita. Tak boleh dibantah lagi. Kalau demikian, Datuk Bendahara, biarlah hamba pulang dahulu. Kenapa lekas sangat nak pulang, Tun? Kerana hamba banyak kerja, Datuk Bendahara. Baiklah. Hamba pulang dulu, Datuk Bendahara. Ya. Hamba juga begitu, Datuk. Baik, Datuk Mandalia. Oh iya, Datuk Bendahara. Ya, Tun Sri. Jika jadi majlis perkahwinan nanti, jangan lupa menjemput Sultan bersama, Datuk Bendahara. Mustahil hamba boleh melupakan Sultan. Bukankah dia di pertuan kita? Benar, Datuk Bendahara. Hamba pulang dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Tengku. Hamba pun begitu, Datuk. Ya. Ampun, Tuanku. Izinkan pengantin menghadap. Silakan. Ampun, Tuanku. Izinkan pengantin masuk ke dalam. Rupa-rupanya Datuk Bendahara mempunyai seorang puteri yang baik, parasnya. Ampun, Tuanku. Datuk Bendahara sepatutnya persembahkan Tun Fatimah kepada Tuanku. Ampun, Tuanku. Perkara ini ayahanda telah kemukakan kepada Datuk Bendahara terlebih dahulu. Tetapi
Datuk Bendahara tidak mau menerimanya. Ampun, tuanku. Sungguh kurang baik Datuk Bendahara itu. Sudah. Ayo, kita pulang. Menjunjung titah, tuanku. Kenapa kau sangat nak berangkat? Santapan sedang disiapkan. Ampun, tuanku. Tidak mengapa, Datuk Bendahara. Beta sudah kenyang melihat pemandangan di sini. Ya, sebentar. Apa ni Lelasari? Molek. Molek benar. Mari kita ke sana. Sana? Tuan Fatimah, orang apakah itu? Lelasari rasa takutlah. Pelik benar pakaiannya. Orang bangsa apa sekalipun, apa nak ditakutkan? Marilah. Nanti dulu. Nampaknya kawan-kawan, jodoh kita, rezeki kita bertemu di sini. Iya. Wow, cantik, menggairahkan. Apa kata kalau kita sentuh sedikit? Oh, tiada jadi masalahnya. Oh! Jangan coba bermain dengan api, Tuan Hamba. Apa salah hamba bertanya? Tuan Hamba semua tidak berhak bertanya. Kalau begitu, maafkanlah sahabat saya. Yang sebenarnya, jikalau adik-adik cantik manis ini ada masa yang lapang, bolehlah ke tempat kami, ke kapal kami. Nanti kami akan berikan barang-barang seperti permata. Jangan berat, Tuan Hamba. Gadis-gadis Melayu tidak berminat dengan permata-permata itu. Ya, mungkin kini. Tetapi kamu bertiga jangan lupa, dengan emas permata kamu boleh berubah segala-galanya. Fikir masa-masa. Hei! Datuk Bendahara! Datuk Bendahara! Biadab, kurang ajar. Berani kamu semua mengganggu Tuan Fatimah, ya? Kamu berdua siapa? Hamba Tuan Hasan. Nak merasa keris hamba? Rupa-rupanya ini tujuan Tuan Hamba semua datang kemari. Ingin membuat onar di dalam negeri. Biadab. Apa salah hamba bertiga sekadar berjalan-jalan bersiar-siar mengambil angin? Ha? Kalau Tuan Hamba tidak mengganggu, mengapa Tuan Hamba berada di sini? Oh, seperti kata sahabat saya, kami orang Portugis ingin bersiar di kota Melaka. Biadab sungguh mereka, Tuan Busu. Kita bunuh saja mereka. Berantai! Sabar, Tuan Hasan, Tuan Busu, sabar. Sabar, Tuan Hasan, sabar, Tuan Busu. Kitul! Maafkan hamba, Datuk. Apa ini gaduh-gaduh? Ha? Mereka semua sudah melampaui batasan, Datuk. Sudah. Datuk Mandalia. Mereka semua telah mengganggu Tun Fatimah dan kawan-kawannya. Dusta, Datuk! Dusta, Datuk! Gadis-gadis Melayu kononnya, Datuk. Tun Busu, Tun Hasan, mereka ini semua tetamu kita. Peduli apa dengan tetamu, Datuk? Maafkan saja mereka, Tun Hasan. Itu keris kasih simpan. Kasih simpan itu keris. Simpan sajalah. Tun Hasan, simpan keris. Kamu semua orang Portugis, lain kali jangan buat macam ni. Baik, Datuk, baik. Sudah, pergi balik. Mari kita pergi. Melayu. Orang-orang Portugis, kalau berani, katalah hamba. Sudah, Fatimah. Balik. Apa tunggu lagi? Balik.
Ayahanda Beta Raja Srinara, tuanku. Dengar kabar orang-orang Portugis telah bermasuk ke Pekan Pesara. Apakah benar begitu, Ayahanda? Ampun, tuanku. Sebenarnya Ayahanda kurang periksa tentang perkara itu. Ampun, tuanku. Dato' Mandalia. Ampun, tuanku. Adakah apa-apa perkabaran yang dibawa? Dan bagaimana keadaannya di Pelabuhan Negeri Melaka? Adakah semuanya baik? Ampun, tuanku. Keadaan di Pelabuhan Melaka semuanya baik, tuanku. Dan ramai pedagang-pedagang asing yang singgah berniaga, tuanku. Tetapi apa, Dato' Mandalia? Nampaknya orang-orang Portugis itu datang mengganggu ketenteraman penduduk, tuanku. Apa yang telah mereka lakukan? Katakan kepada Beta. Mereka telah mengganggu Tun Fatimah dan rakan-rakannya, tuanku. Apa? Mengganggu Tun Fatimah? Dato' Mandalia. Tuanku. Sebelum perkara yang tidak diingini berlaku, Beta rasa Dato' berikanlah nasihat yang terbaik kepada mereka. Menjunjung titah, tuanku. Bermohon patik. Kemana gerangannya, Dato' Bendahara? Dah lama tidak kelihatan. Ampun, tuanku. Datuk Laksmana Koja Hasan mohon masuk menghadap. Dipersilakan menghadap. Menjunjung titah, tuanku. Dengan limpah perkenan ke bawah duli, tuanku. Datuk Laksmana Koja Hasan dipersilakan masuk menghadap. Ampun, tuanku. Sila mengambil tempat. Menjunjung titah, tuanku. Laksmana Koja Hasan. Tuanku. Adakah apa-apa perkabaran yang dibawa? Ampun, tuanku. Sebenarnya Datuk Bendahara sudah bersultan di mata, beraja di hati, tuanku. Apa arti bicara Laksmana ini? Digantung patik tinggi, dibakar patik hangus. Sememangnya Datuk Bendahara menyimpan hasrat untuk merampas kerajaan Melaka dari tangan tuanku. Apa benar pesanan Datuk ini? Sangat benar, tuanku. Sememangnya Datuk Bendahara telah pun menempa cerai emas dan kaus emas. Hasratnya untuk menakluk kerajaan Melaka dari tangan tuanku. Datuk Bendahara ingin menderhaka kepada Sultannya, ya? Beta mesti buat keputusan dan jatuhkan hukuman pada Datuk Bendahara. Ampun, wahai Paduka Kanda. Jangan Kanda menjatuhkan hukuman cara terburu-buru. Dalam perkara ini, mulailah kiranya tersiasat lebih dahulu, Kanda. Terus saja, Zainal! Kamu pula nak langsanakan Beta! Beta Sultan di negeri Melaka ini! Keluar kamu dari sini! Bermohon, Kanda. Tuan Suradiraja! Ampun, tuanku.
Ambil keras petanda hukuman bunuh Datuk Bendahara Sidudrina itu serta keluarganya sekarang juga. Menjunjung titah, tuanku. Patutlah Datuk Bendahara tidak mau persembahkan Tun Fatimah kepada Beta. Rupa-rupanya ini maksudnya. Puas hati Beta sekarang. Puas! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tun Sura. Apakah hajat Tun Sura datang kemari? Adakah gerangan Datuk Bendahara? Ada. Sebentar. Ayanda? Ayanda? Ananda? Tun Sura, Ayanda. Tun Sura Diraja? Tun Sura. Siapakah gerangan yang dimaksudkan? Datuk, takdir Allah Ta'ala sudah pun tiba untuk Datuk. Hamba dititahkan bunuh. Apakah salah hamba, Tun Sura? Tidak. Tidak, Ayanda. Ananda tidak sanggup Ayanda dibunuh, Ayanda. Tidak, Ayanda. Hasan tidak akan membiarkan sesiapa pun dari kalangan mereka melakukan kekejaman kepada Ayanda. Jangan, Ananda. Jangan menghalang perintah Sultan, Ananda. Jangan. Tapi Ayanda, kalau perintah yang zalim, memang patut kita halang. Tidak, Tenari. Anak Melayu tidak pernah derhaka, nak. Sultan yang zalim, Sultan disanggah, Ayanda. Memang kita patut menderhaka. Sultan hanya berkendakkan emas daripada Ayanda. Lebih baik kita buang saja emas-emas itu. Bagi dia Sultan bukan nakkan harta kita, Tuan Hasan. Tetapi apakah dosa hamba? Maka hamba dihukum sebegini rupa. Ayanda. Ayanda. Tun Sura Diraja. Susuk kalah keris petanda itu di dada hamba. Jalankanlah perintah Sultan. Bukan Datuk saja yang dihukum. Bahkan anak saudara Datuk juga diperintahkan hukum bunuh. Datuk! Tutup semua! Datuk. Tidak, Ayanda. Datuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maafkan hamba, Datuk. Hamba terpaksa menjalankan perintah Sultan. Ayanda. Tun Ali, bawa Tun Fatimah ke tepi. Tinggalkan Ayanda. Sekarang giliran Tuan hamba pula. Ayanda. Ayanda, tinggalkan Ayanda. 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 Allah! Tun Sura. Kenapa Tun Sura begitu kejam, Tun Sura? Kenapa Tun Sura? Fatimah, janganlah menghalang titah Sultan, Fatimah. Tidak, Kanda. Allah! Surah! Allah! Surah! Tun Sura
Jangan kau surah. Surah! Hentikan pemuda itu, Surah! Hentikan! Pengawan, lepas Datuk Fatimah! Lepaskan! Tuan Surah, kenapa pula dibunuh semuanya sekali? Tinggalkanlah juga sebagai penyambung waris keturunannya, Tuan Surah. Patih hanya menjalankan perintah Sultan, Tengku. Beta tidak mau dengar alasannya. Tahukah kamu semua? Sultan menjatuhkan hukuman dengan tiada unsur periksa. Kerana termakan hasutan fitnah. Pembesar-pembesar istana yang tamak haloba. Sehinggakan keluarga Datuk Bendahara. Tuan korban terbunuh dengan sia-sia, Tuan Surah. Tuan Surah, lebih baik bawa semua pengawal Kamal beredar segera dari sini. Sebelum keris Beta yang akan bermandikan darah, Tuan Surah. Beredar semua. Dengan limpah perkenan ke bawah duli tuanku, Barkat dipersilakan masuk menghadap. Ampun, tuanku. Silakan mengambil tempat. Menjunjung titah, tuanku. Apakah berita yang kamu bawa? Ampun, tuanku beribu ampun. Sembah Patik harap diampun. Adapun Tengku Raja Zainal cuba memikat akan Tun Fatimah. Apa? Zainal cuba memikat Tun Fatimah? Benar, tuanku. Dan jikalau tuanku tidak percaya, silalah tuanku sendiri bertanya akan Datuk Mandalia. Apakah benar Datuk Mandalia? Benar, tuanku. Zainal cuba menyunting bunga idaman Beta, ya? Charles! Sia-sia Beta menjadi Sultan di Melaka ini. Siapa di antara kamu yang berani menamakan riwayat Zainal? Siapa? Siapa? Cakap! Mengapa kamu semua membisu? Cakap! Tak ada seorang pun yang berani. Kamu semua pengecut! Kamu berkat! Tuanku. Kembali! Kembali lagi! Fatimah, mari. Wahai Tun Fatimah, serta diiringi kawan-kawan, kemanakah gerangan tujuan? Sebenarnya, kami bertujuan untuk ke rumah Tun Busu, Tengku. Oh, ke rumah Tun Busu? Sebenarnya,
Beta berhajat untuk ke rumah Tuan Fatimah. Tetapi semujur baik pula di sini kita bersua. Kerana ada perkara yang nak beta ceritakan. Bolehkah kita berbicara buat seketika? Sebentar, Tengku. Wahai kawan-kawan sekalian, berlalulah dahulu. Tinggalkan hamba dengan Tengku Raja Zainal buat seketika, ya? Baiklah, Tuan Fatimah. Silakan, wahai Tuan Fatimah. Sila, Tengku. Wahai Tuan Fatimah, sebenarnya perkara ini telah lama beta pendam di hati. Terlalu berat pula untuk beta nyatakan perkara ini. Tetapi... Aduhai Tengku Raja Zainal. Oh, amboi. Rupanya begini keadaan Tengku di luar istana, ya? Cis Berakat, jangan berlagak biadab di hadapan beta. Apakah maksud tujuan kamu kemari? Patik bukannya biadab, Tengku. Patik cuma menjalankan titah Sultan. Titah Sultan? Pengawal, tangkap dan berkas Tengku Raja Zainal. Jangan rapat. Jika tidak tulang belulang kamu kusiat-siat. Pengawal, tangkap dan bunuh Tengku Raja Zainal. Jika kesemua pengawal kecundang, biar Barkat sendiri yang menentang. Nak berbakti pada Sultan. Buktikan. Alang-alang menyeluk perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Silakan Barkat. Bertatih pun belum, Barkat. Sudah cuba nak berlari. Ukurlah baju daripada sendiri, Barkat. Cik, nanti! Ini urusan hamba dengan Tengku Raja Zainal. Tengku, jangan Tengku memperkecilkan hamba. Titah Sultan tetap patut junjung. Silakan, Barkat. Buktikan pada Sultan. Bangun, Barkat. Beta belum bertangguh-tangguh. Kamu pula bersungguh-sungguh. Sekarang, tentang beta. Ini Raja Zainal, Barkat. Bangun. Cik Samba tidak peduli Tengku Raja Zainal. Pengawal, tangkap Tuan Fatimah. Jangan campur. Maafkan Patik, Tengku Raja Zainal. Patik cuma menjalankan titah Sultan. Sudah! Hei, sudah berhenti! Tuan Fatimah, lebih baik Tuan hamba menyerah. Selagi Tuan Fatimah anak bendahara, sekalipun dagingku dicincang lumat, namun menyerah tidak sekali. Jangan berdapat. Pengawal, tangkap Tuan Fatimah. Ya! Jangan melawan. Kau tidak membunuh. Tun Fatimah. Sebab itulah beta rasakan istana beta ini berseri-seri. Rupa-rupanya ada bunga nak datang ke istana beta. Barkat, Tuanku. Bagaimana dengan Zainal? Ampun, Tuanku, beribu ampun. Sembah Patik harap diampun. Kewajipan Patik berkenaan Tengku Raja Zainal telah pun terlaksana. Dan di sini Tun Fatimah Patik bawa. Ampun, Tuanku. Syabas, Barkat. Syabas. Kamulah Panglima Harapan. Sila mengambil tempat. Menjunjung titah, Tuanku. Tun Fatimah. Tuanku. Beta menitahkan tuan hamba dibawa ke istana beta ini bukan sebagai orang yang bersalah. Tetapi beta ingin menjadikan Tun Fatimah
sebagai pemaisuri di Melaka ini. Usahlah dirosakkan lagi hati Patik, tuanku. Menjadi pemaisuri tidak mau? Fatimah. Bukan begitu, tuanku. Patik tidak layak menjadi pemaisuri Melaka, tuanku. Jangan berkata begitu, Fatimah. Kerana layaklah beta bersusah payah membawa Tuan Fatimah menghadap beta. Tidak, tuanku. Tidak. Ampun, tuanku, beribu ampun. Semua Patik mohon diampun. Siapakah yang mengizinkan Tuan Busu menjakkan kaki di sana beta? Siapa? Ampun, tuanku. Salahkah Patik datang menghadap tuanku? Sekiranya sepupu Patik Tun Fatimah bakal menjadi permaisuri Melaka. Ampun, tuan. Tentu sekali tidak salah. Apakah Tun Busu setuju kalau beta jadikan Tun Fatimah sebagai permaisuri beta? Tuanku, kecil tapak tangan Patik. Nyiru Patik tadakan, tuanku. Sudah tentu Patik setuju. Ampun, tuan. Bagus, Tun Busu. Bagus. Beta akan anugerahkan pangkat dan derajat kepada Tun Busu. Tidak, tuanku. Tidak. Ampun, tuanku. Biarlah Patik yang uruskan perkara ini, tuanku. Dipersilakan, Tun Busu. Menjunjung titah, tuanku. Yang lain bersurai. Menjunjung titah, tuanku. Tun Fatimah, apa lagi yang hendak tuan hamba tangiskan, Tun Fatimah? Ikut sajalah perintah Sultan. Nescaya... Jangan rapat. Nanti hamba tikam dengan kerambit ini. Tuan hamba bukan saudara hamba lagi. Tun Fatimah, jangan membuat keputusan terburu-buru mengikut nafsu. Tuan hamba sengaja memujuk hamba kerana gila pangkat kan. Pergi dari sini. Hamba tidak berniat begitu, Tun Fatimah. Apa yang hamba lakukan ini ada sebabnya. Jadi, tidakkah Tun Busu berpura-pura? Bukankah hamba ini anak buah Datuk Bendahara? Sikit pun hamba tak pernah tamakkan pangkat ataupun harta. Jadi, apa maksud kata-kata Tun Busu? Dayu sekiranya hamba berbelah kata, Sari. Begini, Tun Fatimah. Kematian ayahanda Bendahara mesti dibela. Hamba sebagai anak buahnya harus menyiasat siapa empunya angkara. Jika hamba tidak berbuat apa-apa, lebih baik hamba keluar saja dari Melaka, Tun Fatimah. Menyiasat? Jadi, Tuan hamba menyuruh hamba menjadi permaisuri Melaka? Begitu? Benar, Tun Fatimah. Tapi ini adalah satu pengorbanan yang suci dari Tuan hamba. Dengan cara ini, segala cita-cita hamba akan terlaksana. Tidak, Tun Busu. Hamba masih curiga. Kalau hamba ini hanya dijadikan batu galasan untuk menjadikan cita-cita Tun Busu. Hamba ini berdarah Melayu sejati, Tun Fatimah.
Tidak sekali hamba berdiam diri. Sekiranya ayahanda bendahara dan saudara-saudara kita dibunuh tanpa sebab dan bukti. Jadi, mahukah Tuan Busu bersumpah? Demi ayahanda bendahara dan saudara-saudara kita, hamba bersumpah. Hamba lakukan ini hanya untuk menyiasat siapa empunya muslihat. Baiklah Tuan Busu. Kalau benar, itu satu pengorbanan yang suci. Hamba menurut saja Tuan Busu. Bagus Tuan Fatimah, bagus. Tapi ingat pesanan hamba. Rahsia ini hanya kita berempat saja yang tahu. Biar pecah di perut, tapi jangan pecah di mulut. Bersumpahlah pada hamba. Hamba bersumpah, Tuan Busu. Kami juga bersumpah. Bagus. Apa kabar, Tengku? Tuan hamba kita. Tungku. Sila masuk, sila masuk. Apa sila kabar, duduk, Tungku. Tuan Bisu? Sila duduk. Tuan Busu. Oh, Tuan Busu. Silakan. Tuan Busu, silakan. Tunku, sekarang barulah padan. Sultan dijodohkan dengan Tun Fatimah. Datuk Bendara Tara bijak. Tara pandai untuk padankan anaknya dengan Tun Fatimah. Betul, Datuk. Datuk Mandalia, mengapa Datuk suka membangkitkan perkara yang sudah lepas, Datuk? Padan tak padan itu bukan urusan Datuk. Bukan begitu, Tuan Busu. Kalau dari dulu disatukan, kan lebih baik. Baik tak baik itu bukan masalahnya, Datuk. Masalahnya sekarang, bagaimana Datuk boleh tahu? Tunku, Patih dengan Ayanda Tunku bagai isi dengan kuku. Isi dengan kuku, betul, Datuk? Segala-galanya Patih mesti ambil tahu. Oh, jadi semua yang berlaku di Melaka ini, Datuk dahulu sedia ketahui, tak begitu, Datuk? Itu sudah tentu, Tuan Busu. Kalau begitu, tugas Datuk Mandalia bukan saja Datuk Shah Bandar. Bahkan semua jawatan di bawah tanggungjawab Datuk. Tengku Ahmad dan Tuan Busu sudah lupa. Kalau Datuk Mandalia yang berkata-kata atau memberitahu kepada Sultan, sudah tentu Sultan akan percaya. Tiada yang tidak percaya. Melainkan percaya belaka, Tuan Busu. Kalau sudah sedemikian, tak perlulah ada jawatan Datuk Bendahara di dalam Melaka ini. Tuan Busu. Benar, Tuan Busu. Benar. Kerana Sultan telah banyak makan budi sama hamba. Apa saja hamba cakap, Sultan mesti dengar. Kalau Datuk Bendahara tamak mau rampas tahta kerajaan, memang tak berguna. Datuk Mandalia, berkata-kata biar berpada, Datuk. Pada siapakah yang Datuk maksudkan itu? Kepada sesiapa saja yang tamak. Kepada sesiapa saja yang tamak. Tengku, sekarang baru Patih tahu, Tengku. Segala apa yang telah berlaku, semua angkara Datuk Mandalia, Tengku.
Memang sudah terang, Tun Busu. Sia-sia saja Ayahanda Beta menjadi Sultan Melaka. Tunku, jangan libatkan Sultan dengan perkara ini. Nanti Patih sendiri persembahkan kepada Sultan. Baiklah. Kalau Datuk Mandalia berani, Datuk Mandalia pergi sekarang juga persembahkan kepada Ayahanda Beta. Sedikit Beta tidak gentar. Ingat, Tunku, Sultan dengar semua kata-kata Patih. Kalau Patih kata hitam, hitam kata Sultan. Kalau Patih kata putih, putih kata Sultan, tahu? Sudahlah, Tengku. Mari kita beredar dari tempat ni. Patih sudah bosan mendengar hitam-hitam semua ni, Tengku. Mari. Ingat. Tengok, Tun Busu, baru dapat sikim pangkat, hidung sudah tinggi. Dia belum kenal. Ini Datuk Mandalia. Ya, Datuk Mandalia. Datuk, silakan Datuk. Tun Busu. Makan kita. Keberangkatan tiba. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan ke Balai Rong Sri. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Sila mengambil tempat masing-masing. Menjunjung titah, Tuanku. Sila mengambil tempat. Menjunjung titah, Tuanku. Apakah hajat anak anda menghadap ayahanda? Ampun, Ayahanda. Nampaknya Ayahanda memerintah negeri Melaka ini berpandukan nasihat daripada orang lain. Apakah arti perkataan anak anda ini, Ahmad? Sebelum anak anda menjawab, terlebih dahulu anak anda hendak bertanya kepada Ayahanda. Ayahanda, apakah tugas Datuk Bendahara, Ayahanda? Tugas Datuk Bendahara adalah untuk melesatkan ayahanda. Tapi sekarang ini kita belum lagi mempunyai bendahara. Benar. Benar, Ayahanda. Tapi, pernahkah Ayahanda mendengar nasihat bendahara? Biadab! Berdebah! Berani kamu berkata demikian di hadapan Beta? Siapa cakap? Jika tidak ada angin, pokok tidak bergoyang, Ayahanda. Syes! Sia-sia Beta menjadi Sultan di negeri Melaka ini. Kamu ingin membudak-budakkan Beta, ya?
Ampun tuanku. Bukan begitu niat Tengku Ahmad tuanku. Apa yang dipersembahkannya adalah di atas yang hak. Beta tak mendengar ini semua. Raja Sina! Lucut jatuh Tuan Bungsu dan sudahkan riwayatnya sekarang juga. Gelap! Tuanku, janganlah pisang berbuah 2 kali. Segala apa yang tak dilakukan, siasatlah terlebih dahulu. Ya, Ayahanda. Raja yang adil, itulah raja yang dikasihi rakyat. Apakah arti semuanya ini? Apa? Apa? Ampun tuanku. Kematian Datuk Bendahara adalah disebabkan tipu muslihat dari seseorang tuanku. Kenapa Tuan Busu berkata sedemikian rupa? Kerana Ayahanda tidak menyelidiknya terlebih dahulu. Dan Ayahanda percaya kata-kata orang lain. Iya? Kata-kata yang benar sudah tentu Ayahanda percaya. Kalau kata-kata itu fitnah, bagaimana Ayahanda? Mustahil! Mustahil Datuk Mandalia membuat fitnah. Ampun tuan. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya tuan. Barang yang mustahil itulah yang selalu berlaku. Oh. Jadi kamu menyangka Datuk Mandalia membuat fitnah? Beta tak percaya ini semua. Ini semuanya dusta. Kalau begitu siasatlah tuanku. Janganlah mudah tidak percaya. Kalau tuanku sudah selidiki, tidaklah berlaku pelbagai angkara tuanku. Raja Sri Raja. Tuanku. Panggil Laksmana Kucah Hasan kemari. Katakan, beta titah menghadap. Menjunjung titah tuanku. Ingat kamu semua. Beta akan siasat perkara ini. Jika benar perkara ini bukan fitnah, beta akan hukum kamu semua dengan hukuman pancung. Pasuai semua. Menjunjung titah tuanku. Laksmana Koja Hasan. Tuanku. Benarkah Bendahara Tun Mutahir telah menempah cerik emas dan kaos emas berhajat untuk menaiki tahta? Ampun tuanku. Datuk Mandala yang memberitahu kepada Patik tuanku. Sudahkah Laksmana menyiasatnya? Patik telah menyiasatnya tuanku. Persembahan Datuk Mandala adalah benar belaka. Beta masih tidak puas hati lagi. Tuan Suradiraja, titahkan Datuk Mandalia dan si Kitol menghadap beta sekarang juga. Ini dia Datuk Mandalia, tuanku. Lepaskan hamba. Apa arti semuanya ini? Datuk Mandalia, benarkah Bendahara Tun Mutahir menempah cerik emas dan kaos emas sebab nak menaiki tahta kerajaan negeri Melaka? Cakap! Kita yang beritahu Patik tuanku. Datuk, apa arti semua ini Laksmana? Masing-masing benar dalil. Mana satu yang benar? Baiklah. Kitol! Tuanku, apa benar Bendahara Tun Mutahir menempah cerik emas dan kaos emas kerana nak menaiki tahta Melaka? Cakap! ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik, mohon diampun. Sebenarnya tuanku, Patik hanya menyatakan bahawa Patik menyaksikan Nena Dewana cuba memberi emas 10 kati kepada Datuk Bendahara, itu saja tuanku. Ampun tuanku.
Sia-sia beta melatih kamu, Laksmana. Ini semua fitnah! Fitnah semata-mata! Hingga Laksmana hingga bendahara yang tidak berdosa mati dibunuh. Beta lucutkan jawatan kamu, Laksmana. Ayo dia keluar! Tidak, tuanku. Panglima! Tuanku. Tangkap Dato' Berselia dan Skitul. Salah mereka sampai mati. Menjunjung titah, tuanku. Apakah semuanya ini? Berani kami bunuh Dapan Beta? Siapa kamu? Hah? Siapa? Cakap! Tuan Fatima. Ampun, tuanku. Patik Tun Fatimah Permaisuri Melaka. Memang patik biadab, tuanku. Patik rela tuanku menjatuhkan hukuman ke atas diri patik serta saudara-saudara patik yang lain. Hukumilah patik, tuanku. Hukumilah patik. Tidak. 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 Maafkan Kekanda. Kekanda bersalah kerana telah membunuh Ayahanda Adinda dengan tiada bersebab. Ya Allah, ya Tuhanku. Kenapakah Beta sekejap ini? Tangan Beta ini berlumuran dengan darah yang penuh dengan dosa. Hasta 7 lautan sekalipun tak dapat menghapuskan dosa Beta, ya Allah. Adindaku Tun Fatimah, Kanda berdosa, Adinda. Bunuhlah Kekanda. Bunuhlah Kekanda. Kanda rela mati di tangan Adinda. Bunuhlah Kekanda. Kalau Adinda sekejap itu, Kekanda.
Tiada yang lain memanggil Adinda selain Kekanda seseorang. Adinda yatim piatu Kekanda. Adinda yatim piatu Kekanda. Maafkan Kekanda, Adinda. Maafkan Kekanda. Tetapi Kekanda bersalah, Adinda. Kekanda bersalah. Tidak, Kekanda. Segala apa yang berlaku, janganlah diulangi lagi, Kekanda. Jadikan ia sebagai satu pengajarannya, Kanda. Ingatlah, Kanda. Raja yang adil akan dikasihi rakyat, Kekanda.